Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadika fa innama taqlimu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana rabbi zidna ilma walhamdulillah rabbil alamin. Berusaha mengusi bahagia Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan Siraj Jawatan Kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. Insya-Allah kita sambung kembali muzakarah ilmu daripada kitab Al-Jawharul Mawhum wa Munahatul Qulub daripada Syekh Abdul Rahman Syekh Ali bin Abdul Rahman. Kelebihan menyebabkan mati, faedah. Ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, daripada Nabi SAW sabdanya, bahwasanya bagi mauqif itu 1000 huru hara, sekurang-kurangnya huru hara mati, dan bahwasanya bagi mati itu 99 helanya. Sesungguhnya 1000 kali pukul dengan pedang terlebih mudah daripada satu hela daripadanya. Maka barang siapa berkehendak bahawa sentosa daripada segala huru hara itu, maka hendaklah ia melazimkan 10 kalimah ini tiap-tiap lepas sembahyang. Yang Nabi sebut kepada kita bahawa mauqif itu 1000 huru hara. Maknanya huru hara ni, kelang kelibut ni, kita tak mahu. Siapa pun tak nak atas muka bumi ni, manusia dia akan lari daripada huru hara, daripada benda yang menyusahkan dia. Sekurang-kurang huru hara ni, huru hara mati ni, sakaratul maut ni, mati sekurang-kurangnya, dan bahawasanya bagi mati itu 99 hela. Sesungguhnya 1000 kali pukul dengan pedang terlebih mudah dari satu hela daripadanya. Satu kali kena berapa? 1000 kali. 1000 kali pukul dengan pedang tu lebih lagi bagus daripada sakaratul maut tadi itu. Dia ada situ 99. Satu nak dibandingkan dengan 1000 rotan, ada tadi 1000 hentakan pedang tu lebih ringan daripada kematian, daripada sakaratul maut tadi itu. Jadi untuk meringankan sakaratul maut kita tadi itu, maka lazim dengan 10 kalimah ini tiap-tiap lepas sembahyang, iaitu Allahumma inni a'dadtu likulli hawlin alqahu fid dunya wala akhirati la ilaha illallah wa likulli hammi wa ghammi ma sya'allah wa likulli ni'matin hamdulillah wa likulli ruha'in wa shiddatal syukru lillah wa likulli mu'jubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likullin dhiqin hasbiyallah wa likullin qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likullin ta'ati wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahi 'aliyyil 'azim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sediakan bagi setiap yang menggerunkan yang aku temui di dunia dan di akhirat dengan la ilaha illallah. Apa saja yang kita temui atas muka bumi ini yang menggerunkan, maka kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bagi setiap kesedihan dan kedukaan, Masya Allah. Apa saja benda yang sedih, benda yang duka, kita menyebut Masya Allah, mana zikir. Bagi setiap nikmat kita sebut Alhamdulillah. Bagi setiap kemewahan dan kepayahan dengan asyukrulillah, syukur pada Allah. Kemewahan, kemewahan dan kepayahan, kita juga syukur. Payah pun syukur, mewah pun kita syukur. Bagi setiap yang menakjubkan, kita sebut subhanallah. Tengok langit, tengok awan, tengok
Apa saja yang menakjubkan, air terjun, pergi tempat yang kita tengok suasana yang cantik, tersebut subhanallah. Bagi setiap dosa tersebut astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap musibah, kecelakaan, dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita tengok sama ada kita terima musibah ataupun kita terima berita atau melihat orang lain terima musibah, jadi kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi setiap hukum dan ketentuan dengan Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Apa saja yang telah Allah tetapkan, kita terus berserah kepada Allah. Kita usaha saja. Kita usaha dan yakin ni serah pada Allah. Kita dah buat dah bagian-bagian, kita dah buat apa dia sekian, dan kita yakin Allah akan berikan, dan kita terus tawakal. Tawakal ni maknanya kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawakal aku serah, lepas tu dia tak buat apa-apa. Ataupun dia usaha, lepas tawakal tak buat apa dah. Biar macam tu saja, tak boleh. Dia kena ada satu lagi usaha nuraniah. Itu hati kita ni yakin sungguh-sungguh kepada Allah. Kita dah buat, yakin Allah akan berikan. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserahkan. Jadi tawakal ni kita ada beberapa tingkat. Ada tawakal seperti kanak-kanak. Kanak-kanak yang baru lahir tawakal dia macam tu lah. Sampai masa mak dia bagi makan, mak dia bagi susu. Sampai masa dia tak payah lupa pun. Jadi sampai masanya mak tengok dia menangis, ataupun tengok ni waktu ni, time ni, tak tu dia minum, mak dia bagi. Itu tawakal. Ada manusia tawakal macam itu. Dia tak sampai masa Allah bagi ya, dengan takut lah. Ada tawakal macam itu. Ada tawakal yang dia kena tunjuk pemberontakan. Pemberontakan macam mana? Budak-budak bila mana dia suka menangis, umur dia masuk 2 tahun ataupun setahun, dia dah cerdik sikit, belum main tapi dah tahu sedikit sebanyak, maka dia membuat pemberontakan dengan cara emosi, menangis. Jadi mak dia tahu kalau menangis ni mesti lapar, kena bagi makan kat dia. Jadi dia kena dulu buat satu benda, baru dia bagi. Itu tawakal juga. Mana dia tahu kalau dia nangis, mak dia mesti bagi. Kita pun ada begitu juga. Ni kalau aku buat macam ni, insya-Allah Allah bagi. Ada tawakal. Aku sedekah, Nabi kata dapat 10, mesti Allah bagi. Ada tawakal macam itu. Ada tawakal yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Macam orang mati. Dia tak suruh, dia tak cakap, dia tak ada arahan apa-apa pun. Orang tahu dah mati, orang lain tahu dah nak buat apa. Ini tawakal paling tinggi. Kita dengar mudah, tapi nak buat tu subhanallah, kena mujahadah, kena sungguh-sungguh. Kena sungguh-sungguh. Ada cepat, ada lambat, ada Allah mudahkan, Allah payahkan. Tapi kebiasaannya kepayahan. Kerana dalam kehidupan dunia ini, Syekh Al-Mutawalli sebut pada kita, kalaulah kita hidup atas muka bumi, tak ada orang benci kita, tak ada orang kata apa, hina kita, kita duduk tenang, semua baik saja, maka kita ni mungkin kelompok orang yang munafik. Dia takut macam itu. Jadi kita takut orang kita ni duduk dalam tempat manusia ni akan difitnah. Manusia ni akan diberi ujian, akan dihina. Sebab Nabi begitu. Jadi kalau kita rasa aku tak ada apa, semua okey semua, ni kita takut kelompok orang munafik. Takut. Ataupun orang ni Allah tak sayang pada dia. Tapi Allah tak sayang pada dia pun ada musibah-musibah juga. Ada juga Allah bagi dia dugaan cabaran pada dia. Itu. Jadi maknanya kehidupan atas muka bumi ni, even kita tinggi mana sekali pun level kita di sisi Allah, pasti ada sifat fasik pada kita. Kerana apa? Itu hakikat manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebab kita bukan maksud. Maksudnya berdosa. Fasik ini orang yang berdosa. Cuma fasik kita ini tidak seperti fasik orang-orang yang biasa kerjakan dosa. Kita ni nak cuba lari dan hindari pada dosa untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang dia itu tidak ada sangkut paut dengan satu benda yang lain. Sebab tu kita ni tersebut hari itu yang lepas, kita ni tak boleh minta mati dan tak boleh takut mati. Tapi ada orang yang boleh takut mati, iaitu orang yang bertaubat. Dia takut nak mati kerana takut taubat yang belum diterima Allah. Dan ada orang yang dia boleh minta mati, iaitu orang yang alim. Kerana dia minta mati dalam keadaan dia mati dalam keadaan yang beriman. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan yang beriman. Tapi kalau orang biasa kita, ya Allah, aku banyak hidup dah sekarang ni, matikan aku, itu tak boleh. Ataupun jangan mati dulu lah, banyak kerja tak buat lagi ni, itu tak boleh juga. Jadi ada peringkat kita duduk di mana. Jadi kalau orang mati ni tawakal, ya, tak kisah, dia mati orang tahu lah. Itulah peringkat tawakal yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi kita tak boleh nak samakan diri kita dengan orang lain.
Ada orang yang lebih tinggi tak boleh samakan orang yang rendah darjatnya itu sama macam dia, tak boleh. Kenapa aku boleh buat kau tak boleh buat? Memang tak boleh dah. Allah bagi itu lain-lain orang. Ada orang Allah bagi yang bagian begini, ada orang Allah bagi bagian macam ini. Di pokok pangkalnya ini kita kena sentiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kerja la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang akhirnya itu setiap ketaatan dan kemaksiatan semua serah pada Allah. Ya Allah, kalau aku ada dosa ni, aku tak mampu dosa ni, dengan Kau yang mengizinkan aku, maka Kau lindungkan aku. Jadi kita minta dengan Allah. Sebab tu tinggi mana pun level manusia itu satu-satu manusia, dari peringkat orang awam hinggalah ke peringkat muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala, muhabbatun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia ada fasik. Dia ada dosa sedikit padanya itu. Sebab tu Allah sentiasa suruh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berkata Nasafi di dalam Zahrul Ariyat, apabila hampir mati seseorang, turun tanya 4 malaikat. Dalam bila kita ni nak mati, ada 4 orang malaikat, dan 4 malaikat akan datang pada kita. Maka berkata malaikat yang pertama, Assalamu alayka ya Abdullah. Ini kita nama kita ni yang hakikatnya adalah Abdullah, hamba Allah. Dan kita kena minta dengan Allah setiap waktu, setiap saat sujud kita, ya Allah, jadikan aku ni hamba yang dekat. Ya Allah, terimalah aku sebagai hamba-Mu dan hamba-Mu yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Yang pertama kita minta kita di hamba Allah, yang kedua kita di hamba Allah yang terbaik. Jangan tinggal walaupun sesaat, sehari-sehari itu kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana keadaan kita sekalipun, baik ke, jahat ke, buruk ke, apa jua keadaan kita kepada orang ke, pada dalam jua tempat dan keadaan, doa ni jangan tinggal. Biarlah kita ni yang kita tak nak jadi manusia yang jahat, yang tak elok, yang bermaksiat. Tapi nak kata contoh, kalau ada orang yang begitu ahli maksiat, jangan juga tinggal doa ini. Ya Allah, terimalah aku jadi hamba-Mu dan jadikanlah aku hamba yang terbaik di sisi-Mu. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Di saat waktu kita kena minta dengan Allah. Di malaikat datang, ya Abdullah, pergi datang aku pada Masyriq wa Maghrib, pergi ke Masyriq wa Maghrib. Sebelah sana pergilah, utara, timur, mau pihak-pihak. Betul? Masyriq wa Maghrib, tak ada tempat timbul matahari, terbenam matahari maghribi sana, tak jumpa. Pergi Jepun pun tak nak nampak. Dia tak nampak. Maka tiada dapat aku bagi engkau satu langkah yang kau langkah dengan dia. Tak ada pun tengok kata kau boleh langkah dah. Habis dah ayat kat sini je. Kemudian kata malaikat yang kedua, Assalamualaikum ya Abdullah, pergi datang aku di segala sungai dan dunia. Pergi sungai, mana di lautan, sampailah ke atas muka bumi. Dan kita ni sampai satu masa akan dipenuhi dengan lautan. Wallahu alam. Ini yang disebut atas kajian ulama, atas kajian saintis. Negara akan banyak yang akan tenggelam nanti. Antaranya benua Amerika yang akan tenggelam. Dia akan banyak air yang terlampau tinggi. Kita tenggelamlah. Entah Nusantara ni, Nusan, gugusan, Tara, berantaraan. Nusantara, gugusan di antara kepulauan, menjadikan namanya Nusantara ataupun itu tanah air. Ada tanah dan di atas air. Itu maknanya kita duduk. Jadi dah pergi dah, malaikat ni pergi. Aku pergi ke laut, ke sungai pun tak ada, naik ke atas darat pun tak ada. Pergi aku ke segala sungai dan dunia, maka tiada aku dapat bagi engkau seteguk minuman. Tak ada dah. Hak tadi malaikat yang langkah nak pergi tempat, tak ada langkah yang kau boleh langkah dah. Ni makanan ni tak ada dah. Makanan yang aku cari untuk engkau pun tak ada, minuman pun tak ada. Kita makan minum bukan sebab gaji kita, bukan sebab kita usaha. Tinggi mana pun pangkat kita, hebat mana pun kita punya kerja, jawatan kita, tidak ada satu zarah walaupun sebesar kuman yang kita usaha sendiri untuk mendapat makanan. Tidak ada langsung usaha atas maksud bahasa kita ataupun kasar usaha di sisi Allah, itu memang satu benda kefarduan. Maksud saya ni usaha kita pergi ambil buatlah mulut tu, kemudian kita usaha sendiri, bukan. Atau maksud lurah kita bahasa orang Melayu. Sebab apa? Yang memberi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah bagi. Banyak sikit, cepat lambat, elok tak baik, semuanya Allah Taala bagi. Sebab tu mana malaikat yang kedua ni memberi rezeki pada kita, cari tak ada dah punca rezeki.
Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebut, aku nak takut apa tentang rezeki, kerana bila sampai waktu ajalku, maka habislah rezeki aku. Selagi tak sampai ajalku, rezekiku akan sentiasa ada. Ni orang yang dah peringkat tawakal tinggi di sisi Allah. Keserahannya la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Ini peringkat yang tertinggi dalam hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim ini orang awam macam kita perlu selalu menyebutnya, sebab kita tahu hingga ke peringkat yang lebih tinggi di sisi Allah. Siapa yang akan bagi? Hanya Allah saja yang akan bagi. Dia tidak ada rezeki lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tak jumpa dah, air pun tak jumpa, makanan pun tak jumpa. Kemudian berkata malaikat yang ketiga, Assalamualaikum ya Abdullah, pergi datang aku pada masyriq wa maghrib, maka tiada aku dapat bagi engkau satu suapan makanan. Makanan pun tak ada dah. Keliling pergilah masyriq wa maghrib ni, seluruh ujung dunia ni tak ada dah. Ujung alam ni, daripada timbul matahari, tenggelam matahari, tak ada jumpa makanan yang kau boleh bagi pada engkau dengan izin Allah, tak ada dah. Lalu datang malaikat yang keempat, Assalamualaikum ya Abdullah, pergi datang aku pada masyriq wa maghrib, maka tidak dapat aku bagi engkau satu nafas yang engkau bernafas dengannya. Tak ada dah. Tak ada waktu itu, makanya selesai dah urusan kita dah muka bumi. Di ketika inilah kita akan bertemu dengan Allah. Bagaimana keadaan kita bertemu? Baik ke tak baik ke? Elok ke tak elok ke? Ini kita kena berhati-hati. Kita nak minta dengan Allah, kita bertemu dengan Allah keadaan yang baik, keadaan beriman. Biarlah atas muka bumi ni dia akan kita macam mana sekalipun, ujian akan sampai bila-bila masa. Habis satu ujian, Allah akan sampai satu ujian yang lain. Dia nak tengok, Allah nak tengok kita ni nak pergi pada siapa setiap ujian dia pergi. Kalau ujian ni kadang-kadang kita boleh berhadapan, maka kita boleh pergi pada Allah. Tapi kadang-kadang ujian Allah Ta'ala bagi pada kita ini, kita lost keimanan kita sesat, maka kita takut pergi pada yang lain. Begitu banyak ujian Allah bagi pada kita. Saban waktu kita kena bersedia menghadapi ujian-ujian ini. Orang nak melagakan kita, saya pesan selalu, tolong berdoa agar Allah satukan hati-hati kita dan eratkan silaturahim antara kita semua. Ini pondok ramai ada orang datang buat fitnah. Dia cakap orang ni tak suka orang ni, orang ni pula tak cakap tak suka orang ni. Dia duduk melaga antara jemaah pondok ni. Dia cakap benda-benda pelik-pelik. Malam hari jumpa saya, dia kata, Ustaz, okey, kenapa? Ada Tok Guru datang. Memang ada Tok Guru datang. Saya dengar ada orang cerita Tok Guru datang sini nak rawat pondok ni. Saya pun pelik, rawat kot mana? Dia kata, contoh saya dengar berita macam tu lah, dia nak rawat pondok ni, ada masalah apa semua ni. Rawat apa? Tak ada, pokoknya elok je semua. Ada bangunan naik lagi banyak, ada orang kata saya punya haiwan pokok, burung-burung tu elok je semua tu. Dia kata, tu lah. Saya tengok pun elok juga. Dia duduk main cerita. Saya pun pelik, mana cerita sebab cerita dekat pakcik dia lah. Ada orang, dia pun tak cakap ada orang atau apa. Kita Tok Guru datang ni, kita nak ngaji. Tok Guru datang ni tengok anak murid dia lah, tengok anak murid dia. Itu dia nak sampaikan ilmu. Bila dia datang tu tak payah rawat, tak apa, terawat habis semua lah. Bila kita dia ni nak nisai, dia kata sebut nama orang sekian, nama yang rapat dengan kita, kenal kita, ada sejauh. Dia kata, ni orang ni, dia tak apa hati gini. Dia kata, kita ni manusia, dia mula nak sejauh, hati kita mula dia apa tak iya. Dia kata betul. Ni dia mula. Ada orang macam ini. Jadi kita minta dengan Allah dilindung. Ada orang nak mula dah. Dia nak mari balik. Mari dah habis selesai dah. Ada orang yang akan nak tengok pecah belah masyarakat ni memang ramai. Nak satukan masyarakat ni, Allah Akbar, payah nak jumpa. Jadi kita saya minta dengan doa ibu-ibu, ayah-ayah, doa sungguh-sungguh pada Allah. Allah si eratkan silaturahim kita dan satukan hati-hati kita kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana kita dapat pangkat, darjat apa semua, kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang akan buat apa saja untuk kita, dia nak tengok kita pecah belah. Ini kerja iblis dan syaitan. Hakikat iblis dan syaitan ni, iblis ni hakikat dia orang yang makhluk yang hebat di sisi Allah, ilmunya tinggi, tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang kita belum nampak malaikat tadi. Jalan gerak kita pun tak ada, minuman kita pun tak ada, makanan kita pun tak ada, nafas pun tak ada.
maka habis dah selesai. Dan sabda Nabi SAW, inna awliya Allahi la yamutun wa inna ma yantaqiluna min darin ila ukhra. Bahwasanya dengan awliya Allah tiada mati mereka itu, dan sungguhnya berpindah mereka itu daripada negeri dunia kepada di akhirat. Para wali Allah mereka ni tidak mati, mereka ni hanya berpindah. Ini urusan Allah. Bagi kita orang awam, manusia mati di tanah dan dia ada alam barzakh. Adapun selepas urusan roh duduk di mana dia, sama dengan kita ke, duduk alien ke, duduk tempat yang lain, itu urusan Allah. Tak mustahil Allah nak dudukkan dia bersama dengan kita pun tidak mustahil. Ataupun kata ulama duduk di aliyyin, mereka duduk satu tempat yang penuh dengan kemuliaan pun tidak ada masalah. Duduk saja, duduk di paruh burung-burung yang berwarna hijau pun hak Allah SWT. Di mana saja Allah nak letak mereka ini hak Allah. Kerana urusan roh itu urusan Allah SWT. Bila urusan Allah, hak dia nak letak kat mana. Nabi cerita ni nak bagi faham saja supaya kita ni lebih berjamaah ilmu. Maknanya hak Allah kat mana. Bukan kita yakin awliya mati, waliullah duduk sama dengan kita, jadi kita kena pergi jumpa dan cakap dengan dia. Hak ni takut kita bukan tahu macam mana mempunyai roh. Mari kita nak jumpa, lain pula datang jin duk menyerupai pula. Akulah roh nenek kau dulu, ustazah apa semua dulu dia tok guru, ada boleh menyerupai, tak ada masalah. Kita pun kenal, ni moyang aku ni datang dalam mimpi ni. Ni takut-takut nanti disesatkan. Kita pergilah ke sana nanti ambil bergaduh. Ada okay, macam tu. Malam duk cerita dengan saya, dia anak dia ni mimpi rumah orang dulu ada tiang seli. Surah ni tiang seli dia ni seli sungguh. Dekat rumah dulu dia ada tiang seli. Tiang seli ada yang bagus, ada yang tak bagus. Tiang seli ni umumnya bagus, tapi bila mari benda-benda yang digunakan apa dia jin apa semua, dia tak bagus lah. Jadi dia mimpi, anaknya bermimpi, mimpi malam tu berjumpa dengan satu orang tu kata apa, di bawah tiang seri bawah tu ada keris. Dan dia pun tahu saya ni pengumpul keris, barang-barang lama, lalu saya bersihkan apa semua. Dan saya senang, saya tak bersih pun. Bila saya pegang satu keris, saya cakap matilah apa yang ada dalam tu ataupun larilah. Itu je dia. Waktu saya pegang apa-apa pun semua selesai lah, insyaAllah. Yang ada tu kita buang pergi lah. Dan dia kata dia jumpa dengan anak dia di mimpi, ada keris bawah tu. Esoknya tu dia pergi ambil. Tengok sepupu dia pula datang pun sama. Kata kenapa datang bawah ni? Malam tadi aku mimpi orang tu suruh ambil keris. Aku pun sama. Tu keris aku, ni keris aku. Mula nak gaduh sama-sama lah. Betul tak apa ni? Selesai. Dia kena hasuk sana, hasuk ni. Ni jangan kita tertipu daya dengan centang-centang dengan jin ni boleh ni. Jadi kita kena hati-hati. Ni kita punya mimpi tu tengok keadaan kita tidur macam mana. Kalau mimpi tidur longgeng gitu saja, tak jadi mimpi. Ni mimpi menipu lah. Tapi kalau tidurnya penuh dengan solat, betul berwudu, baca doa, lepas tu baca pula ayat Quran sedikit, baca ilmu. Dia tidurnya mengikut sunnah. Ikut sunnah ni bukan tidur belah kanan sampai ke sudah. Tak boleh. Mati sel badan nanti tu. Contohnya, buktinya apa? Allah sebut dalam Quran, Allah membolak balikkan Ashabul Kahfi. Tidur ke? Dia tak duduk setempat saja. Duduk setempat dia kan problem. Cuba kita tidur sebelah dia, mau kebah dah tangan ni. Maksudnya tadi sekejap ni kita tahu. Laki dia tengok dia, ya, tidur belah kanan. Bini dia baru nak galih, tidur belah kanan. Dia hak ni lebih kemah. Bawa orang mengaji kan, dia tahu ustaz tak boleh ke galih belah kanan saja ke? Boleh, laki saya tak bagi. Mampu happy kan. Letih lah kita. Makna belah kanan ni kita tidur mula belah kanan, ambil sunnah. Dah lengah macam ni kita sedar, kita galih pula belah kiri. Itu. Tapi tidur ada ke belah kanan? Tak ada dah. Tidak air bulan dekat bawah tidur lah. Itu maknanya bukan makna kita tidur sampai habis. Lainlah kita tidur sekejap. Tidur berapa? 30 minit, 20 minit. Tidur ni sekejap saja, betul bangun. Tu tak apa lah. Tapi kita tidur ni 4 jam, 5 jam, 6 jam, lama. Jadi kena kalih-kalih lah. Dengan kita lebuh benda macam tu, lama lah badan. Dengan tidur pula duduk. Ada orang tidur duduk. Macam-macam jenis tidur ada.
Kata Abu Ali Ar-Ruzabati radhiyallahu anhu. Itu ni bahasa Melayu payah. Telah mati pada kami seorang fakir yang dagang. Telah mati pada kami seorang fakir yang dagang. Maknanya ada bersama dengan itu seorang orang fakir berdagang. Maka aku mandikan dia dan aku semayangkan atasnya, dan aku hantar dia pada lahatnya. Jadi Abu Ali ni dia semayangkan, dia mandikan, dia kapankan, dia semayangkan, dia masukkan dalam liang lahat. Maka aku buka mukanya supaya mengenai akan dia tanah. Kita sunnah dan sunat kenakan pipi pada tanah. Jadi ambil tanah sikit kumpat, tak payahlah kumpul apa dia bantal punang kain tu boleh, tapi saya tak, teladangan saya tak syurkan sangat. Sebab kumpalkan saja, letak kat pipi dia supaya apa? Pipi dia kena sunnah. Buka dia punya ikatan, buka pipi dia tu biar dia kena pipi dia tadi. Itu sunnah yang dibuat. Tak kena pun tak apa. Kalau kata tak boleh, kita dah biasa buat, sudah bergaduh lah kat situ. Kalau saya tekan, tak boleh, saya buatlah benda ni nak kena tanah. Tak, kita sini dah ada, tak boleh, sudah ke situ saja. Boleh tak boleh, tak boleh, mayat terbangun cepat sikit. Jadi maknanya kita buka, bagi kena dia punya pipi tu. Betul, kita gumpal-gumpal letak di kepala sebahagiannya. Jadi dia pun letaklah mengenai akan dia tanah. Maka ia buka dua matanya dan ia berkata bagiku. Ni sungguh mayat. Kalau kena macam ni, apa nama dia? Tok Adi. Tak ada lah cerita itu. Episod baru sekarang kan, tanah kubur. Dia kata, hai Abu Ali, adakah engkau tangan yang menghinakan daku antara dua menghinakan daku? Maka kataku, ya Sayyidi, wahai tuan, adakah hidup kemudian daripada mati? Hidup balik kali mati. Katanya, aku hidup dan tiap-tiap kekasih bagi Allah itu hidup, tiada mati. Sanya aku tolong akan dikau besok hari dengan kemegahanku, hai Muzabati. Seperti yang disebut dalam Tuhfah Al-Ikhwan. Ni maknanya wali Allah hidup. Tapi kita tak jumpa lah macam itu. Hak ni sahabat Nabi jumpa pula dengan wali. Kita ni jumpa siapa? Tukang masak kat dapur, jumpa dengan tukang masak kat dapur lah. Itu. Ini para wali, hanya wali yang mengenal wali. Hanya wali mengenal, ni sahabat Nabi. Kalau bercakap macam ni, kita lari dulu. Sahabat Nabi jumpa macam ni, dia bertanya. Orang alim ni, orang wali, dia bertanya. Macam Syekh Rada jalan ni lah, duduk jalan, nampak kubur. Dia cucuk satu kubur, apa, dia tenggerak tu kan. Tembus, ada yang tak tembus, ada yang tembus lekat. Dia pemuda tengok, dia tanya, benda apa? Benda ni. Dia kata, ni lah jenis 3 manusia yang ada telinga. Satu cucuk, tembus, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang kedua, tak tembus-tembus, memang tak masuk-masuk, tak mau terima nasihat, tak mau benda yang baik, tak mau langsung, tak mau tembus. Hak yang ketiga ni bagus, masuk dekat tengah-tengah, dia duduk elok kat situ, dia faham dan dia amalkan. Ni. Kalau kita macam tu, lari dulu lah. Kubur masak lari ya. Kira dia cubaan malam ni. Jadi mana kita ni takut. Sebab apa? Sebab dah kita terbiasa dengan doktrin dalam kepala otak ni, kubur takut. Memang ada roh lah kat kubur. Nama pun kubur. Kuasa dengan bahasa. Roh akan berkeliling di situ. Ada roh tak terima bumi pun ada. Yang roh-roh orang yang jahat-jahat ni, orang maksiat ni, ada yang tak terima bumi. Dia tak terima bumi, dia menangis. Yang menangis tu kita pun dengar. Itu. Kalau Allah bagi dengar, kalau kita tak dengar, tak boleh. Sebab roh memang dia akan bercakap, dia akan menangis, dia akan menjerit. Manusia dibekakkan oleh Allah. Summun bukmun, tak dengar. Umyun, itu mana tak dengar. Kita tak dengar, tak boleh nak buat apa. Jin tak dengar, haiwan dia dengar. Sampai satu masa baru kita dengar. Sabda Nabi SAW, ni'mal mautu rahatul mu'min. Ini yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kematian, ada apa ni? Sebaik-baik mati itu kesenangan bagi orang mukmin. Dia seronoklah mati.
Ini satu benda yang tidak ada tolak bandingnya. Sebab Allah campakkan tangga yang begitu luas untuk kita lihat nikmat di syurga. Sakit, mati memang sakit. Semua orang sakit. Kita kata tadi itu maknanya kalaulah disebat dengan 1000 ditertal dilibah dengan 1000 pedang, itu tak ada apa dengan banding satu azab yang kita terima ataupun kesakitan ketika sakaratul maut. Bayangkan macam mana. Jadi nikmat yang kita tengok. Manusia ni kadang-kadang duduk dengan orang yang menyakitkan hati, tapi bila sampai nikmat hilang sakit hati dia. Sedap tengok, perhati banyak benda. Kadang-kadang dia tak suka dengan orang tu, tapi bila satu benda sampai pada dia, benda yang dia suka, dia jadi seronok dan juga dia suka pada orang itu. Lepas tu ni saya nilai tengok, kadang-kadang kita nak sebut tentang Nabi Yusuf AS, ni jauh daripada kita. Boleh dengar ada Quran tapi tak nampak depan mata. Ada orang yang lebih menyakitkan hati orang, tapi satu masa dia buat satu benda yang senang, orang disenangkan dia tiba-tiba. Rupanya beginilah nikmat Allah Ta'ala bagi. Dia ni dia punya orang kata apa, macam-macam menyakitkan hati orang. Tiba-tiba satu hari tu dia buat benda yang baik, orang pun merasa senang hati, seronok dan jadi baik apa semua. Dia jadi walaupun benda itu sekejap, tapi dia rasa seronok. Padahal yang tadi lama banyak. Ada sebahagian yang begitu Allah jadikan. Jadi rupanya beginilah ketika azab, sakit kita itu menderita. Tapi bila Allah campakkan tangga daripada langit turun ke bumi, dicampakkan nikmat, diperlihatkan nikmat, sakit jadi terhilang. Sebab nikmat itu lebih besar. Dan nikmat yang lebih besar ni tidak ada yang siapa boleh tahu. Orang mukmin, inilah nikmat paling besar. Dia mati, dia rehat. Sakit banyak, penyakit ni ada ubat dia. Mati, hilang habis sakit semua, tak ada apa dah. Semua dia akan rehat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, mati terkejut itu kesenangan bagi orang mukmin dan murka bagi orang fakir, orang fajir yang kafir, dan yang fasik yang tiada bersedia bagi maut. Orang buat banyak dosa, orang Islam tapi banyak dosa, suka untuk kekal buat dosa besar kecil. Jadi dia ni tak sedia untuk maut. Maka mati terkejut itu daripada bekas murka Allah Ta'ala, kerana bahawasanya tiada ditinggalkan dia supaya taubat dan bersedia bagi akhirat, yang tiada disakitkan dia supaya jadi kifarat kebaginya. Mati terkejut maknanya dia tak bersedia untuk mati, terus Allah cabut nyawa dia. Itu maksudnya, bukan mati terkejut. Terkejut macam itu boleh jadi juga mati terkejut terus tengah semayang, sakit jantung, meninggal. Alhamdulillah, meninggal yang baik. Maksudnya yang mati terkejut ni dalam dia tidak bersedia, tidak bersedia, accident mati, dia tak bersedia untuk bertaubat. Apa dia lagi macam-macam lah benda yang dia sakit, apa dia kena racun ke, atau sakit jantung, terkejut, orang jerit ke, macam-macam lah. Dia mati dalam keadaan tidak bersedia. Jadi kita minta dengan Allah, dan kita mati kita ni bukan dalam keadaan tidak bersedia, dan kita mati kita dalam sentiasa bersedia untuk menerima panggilan Israel tadi. Dan sabda Nabi SAW, mautul ulama zulmatun fiddin, mati ulama itu kelam pada agama. Kita dah hilang satu orang untuk guru meninggal pagi tadi pukul 4 pagi. Pagi tadi kan pagi semalam pagi semalam. Jadi dah hilang satu. Kita tak ada dah ulama yang kita akan duduk. Jadi kita tak tahu tinggal berapa lagi. Allah dah tarik satu-satu. Zaman yang Allah tarik itu ramai para ulama, penuntut guru yang mereka ni doa mereka ni untuk kita. Kita hidup aman ni tuan-tuan, ibu ayah atas doa mereka. Mereka ni tak doa untuk diri sendiri, bangun malam mereka ini hanya untuk ummah, mendoakan untuk ummah. Mereka berdoa sungguh-sungguh agar kita ni selamat daripada segala malapetaka, selamat daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan sampai waktu hari ini berlaku dah pelbagai. Indonesia berlaku pemberontakan yang begitu besar. Bila mana akta yang mereka ubah, nak tukar, atau bos boleh pecat pekerja bila-bila masa tanpa ada tindakan daripada mana-mana. Kalau kita ada tribunal pekerja ini, tapi itu akta yang ini dimasukkan di Indonesia. Itu yang keluar ratusan ribu pemuda-pemuda supaya akta itu tak dilaksanakan. Sebab nak pecat orang saja boleh,
dan POS tidak akan kena apa tindakan daripada kerajaan. Perundangan tidak ada apa-apa hak untuk nak su ke apa pada apa ni, tribunal pun tak ada nak apa pada ini yang nak buat dia keluar. Siapa yang cipta semua ini? Ni kita kena fikir supaya berlaku peperangan saudara yang lebih besar. Berlaku peperangan saudara yang mana mereka telah buat di negara-negara Middle East, negara Arab. Mereka telah buat di Afrika, mereka telah buat di Amerika, mereka telah buat sebahagian besar negara-negara yang di Nusantara ni. Perpecahan yang begitu loh. Bagaimana mereka membahagikan negara-negara ini yang mereka nak hancurkan supaya Islam ini lemah, umat Islam ini tidak ada kesatuan. Itu sebab dia kena kita berdoa sungguh-sungguh pada Allah agar satukan hati kita dan silaturahim antara satu sama lain. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Ini yang berlaku. Jadi bila berlaku begini, perang saudara tak berlaku bila-bila masa saja. Sejarah kita lihat berapa lama kita berperang dengan Indonesia. Lama. Lanyang Malaysia diterbitkan khas berlaku. Ini kita tengok bagaimana perjuangan Soekarno yang begitu anti kepada Belanda, masuk pula Jepun, dia jadi orang suruhan Jepun seketika. Jadi sejarah hingga masa itu Malaysia masih dalam kuasa persatuan. Jadi bila mana berlaku keluarnya Indonesia membuat dia punya kesatuan dia sendiri, ini yang berlakunya peperangan. Dan ini sedang dilakukan sekarang untuk pergaduhan, sedang dilakukan. Dan kita kena banyak berdoa. Ibu ayah mungkin tak nampak, tapi saya nak bagi nampak. Kena hati-hati. Kita ni kena sungguh-sungguh berhati-hati. Anak-anak kita kena didik dengan jiwa yang kental, keimanan yang teguh. Sebab senjata merosakkan akidah telah masuk ke seluruh pelusuk yang ada di atas keluarga kita, negara kita. Dah masuk, habis. Kita takut kematian kita nanti bukan kematian yang Allah redha, tetapi kematian kita di sebalik yang mana Ustaz misalnya. Kita nak kematian kita itu Allah redha, kematian anak cucu cicit kita, ahli keluarga kita Allah redha. Apa jua dia keadaan sekalipun, dia kena Allah mempertahankan agama Allah. Sekarang da'iyah usaha untuk melakunya peperangan saudara sedang rancak. Normalisasi Israel sedang rancak dilaksanakan. Ini kena hati-hati, kena sungguh-sungguh kita jaga. Jadi banyak lagi yang saya tak nak cakap lebih. Jadi banyak isu yang tak selesai, tapi saya nak bagi faham ini yang sedang dijalankan. Dan kita kena sungguh-sungguh mempertahankan agama kita, mempertahankan persaudaraan antara muslim dan muslimat. Satu-satunya yang Allah nak kita duduk adalah dalam agama Allah, bukan benda lain. Buat kerana Allah, tinggal kerana Allah. Apa jua keadaan kita sekalipun, kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah macam mana pun sekali keadaan, mati kita mohonlah pada Allah, mati dalam perjuangan mempertahankan sama dalam keluarga kita, anak kita, isteri kita, kampung kita, taman kita, keluarga pada negara kita. Biarlah kerana Allah, dan mereka ni kita tarik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung. Terputus amalan anak Adam setelah kematian jadi 3 perkara. Ini sabit dengan hadis yang selalu kita sebut, kan? Hadis masyhur yang disebut oleh Imam Nawawi, juga disebut oleh imam-imam yang muktabar, imam hadis yang muktabar yang lain. Baik-baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang yang lemah itu berarti bisa sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua maaf kalau tersilap, bahasa-bahasa ada perkataan atau ilmu yang salah, ilmu yang tidak betul, yang terkhilaf, betul memperbaiki. Alhamdulillah minum. Jazakumullah khairan jazaa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Barakah hasanah sanatul najis. Allah fakihna fi jalina kitabun bi jannatin sanatina wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma minkum.